warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, insya-Allah pada malam ni kita masuk pula pada membicarakan bab atau pada membicarakan air. Dalam ni kata pengarang kitab ni air yang sah dibuat bersuci atas jalan umum. Air yang sah dibuat bersuci yakni atas jalan umum. Kata dia air yang sah dibuat bersuci itu umum. Ni atas jalan umum. Jadi bila kata umum tu jenis-jenis air yang dibolehkan kita buat bersuci. Jadi bila kata buat bersuci itu, bersuci itu dia akal kita, fikiran kita mesti pergi kepada 3 perkara, iaitu bila sebut bersuci termasuklah mandi hadas ataupun berwuduk dan juga menyucikan najis. Jadi bila sebut bersuci fikiran kita akan pergi kepada 3 benda ni lah. 3 perkara ni lah. Yang pertama mandi hadas, yang kedua berwuduk dan yang ketiganya ialah menyucikan najis. Jadi faham kita sekarang ni air yang sah dibuat bersuci atas jalan umum. Bersuci itu ialah mandi hadas besar, kemudian berwuduk dan menyucikan najis atas jalan umum. Termasuklah air hujan, air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air. Ada satu lagi dia tak sebut, iaitulah air salji. Semua sekalinya ada 7. Tapi dalam ni dia sebut 6 sahaja. Mana-mana kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i ni air terbahagi kepada 7 atas jalan umum yang kita boleh buat bersuci dengan dia tu ada 7. Dalam ni dia sebut 6 je. Air hujan, air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air. 6.
Jadi kalau dalam kitab fiqh ni dia 7. Dia sebut aqsamul miyahi min haitsu mahalluha wa asluha sab'atun. Bahagian air daripada sekira-kira mahilluha, tempat dia dan asalnya. 7. Air tu asal air dalam dunia ni daripada 7 ni lah. Asal air dalam dunia ni, tempat asal terbitnya adanya air dalam dunia ni, daripada 7 ni lah. Tu kata jalan umum tu. Iaitulah air hujan. Jadi air hujan tu asal air dalam dunia tu air hujan, air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air dan juga yang keterakhirnya ialah air salji ataupun disebut salji. Salji tu makna air yang turun daripada langit kan, ais kan. Turun dia akan jadi air lah. Lama-lama dia akan cair jadi air lah. 7 ni lah dikatakan pembahagian air pada asal. Baik. Kemudian kata dia dan lain-lain. Lain-lain tu satu je, iaitulah dinamakan air salji. Jadi 7 jenis air inilah asalnya air yang ada di dalam dunia tu. Baik. Dengan yang kata boleh buat bersuci tu air yang 7 ni dengan tak kira sifat asalnya. Sifat asalnya bukan sifat yang sudah berubah tak. Ini sifat asal. Kalau hujan tu turunnya seperti susu. Baik. Itu nama sifat asal dia macam tu. Ataupun air laut tu masin sifatnya. Ataupun air sungai tu keruh rupanya. Itu namanya tak kira sifat asalnya. Boleh kita guna dia untuk bersuci, yakni boleh kita mandi hadas, boleh kita berwuduk dan boleh kita menyucikan najis, asalkan dia daripada air yang 7 tadi, dengan tak dikira sifat asalnya. Macam contohnya tuan-tuan satu ketika dulu kan, pernah berlaku air hujan tu turunnya berwarna merah. Saya pernah dengar cerita lah. Tapi tak tahulah ia ke tidak, wallahualam. Tapi turun air tu, hujan tu berwarna merah. Wallahualam. Dulu pernah dengar cerita lah. Jadi walaupun air hujan tu turun warna merah, itu namanya sifat asalnya. Masa turun tu sifat asalnya merah. Maka walaupun dia merah sekalipun, boleh kita guna untuk bersuci, yakni untuk mandi hadas, untuk berwuduk dan juga untuk menyucikan najis. Tapi kalau asal air itu bukan merah, kita letak berwarna, maka yang tu tak boleh dibuat bersuci. Nanti di bawah ni kita akan bahas macam manakah pembahagian air nisbah pada hukum. Nisbah pada hukum. Baik. Ini nisbah pada asal air dan dunia ni nak pada 7 ni. Baik. Ya. Kita tak kira sifat asal. Sama ada ia sifat asal bagi air yang daripada 7 tadi ni. Sama ada putih atau hitam atau kelabu atau jernih atau keruh atau masam atau masin atau lain-lain. Tak kira lah. Asalkan dia turun asalnya macam tu, boleh. Macam air laut kan. Air laut tu asalnya hukum apa ni? Asalnya dia masin. Maka bila kata dia masin, tak kira lah. Sebab itu asal laut yang macam tu masin. Jadi air laut tu kita boleh ambil wuduk, kita boleh mandi hadas dan kita boleh menyucikan najis. Sedangkan kalau air telaga tu, air perigi tu kita ambil bubuh garam sampai dia masin. Boleh guna tak untuk mandi hadas atau ambil wuduk? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah berubah daripada hukum asal. Hukum asalnya dah berubah. Jadi tak dibenarkan untuk bersuci dengan air yang sudah berubah. Tu nanti kita akan bicara kalau air itu berubah, apa hukumnya pula. Baik. Kemudian Tuan Guru ni pengarang kitab ni
Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya, dia buat satu tajuk kecil je. Bahagian air aqsamul miyah. Bahagian air. Kalau saya tambah sikit lagi lah. Bahagian air min haisul hukmi, daripada sekira-kira hukum. Ini bicara bab hukum. Tadi bicara yang 7 jenis air tadi ni, itu bicara asal air dalam dunia ni daripada 7 ni lah. Baik. Daripada 7 ni, asal air tu daripada 7 ni lah. Baik. Yang ini pula bahagian air. Kecil je letak tajuk ni kan. Bahagian air daripada sekira-kira hukum min haisul hukmi. Daripada sekira-kira hukum, air itu terbagi pada apa? Air itu terbahagi kepada 4. Ini dia kata air itu pula. Air yang ada yang kita nak ngaji sekira-kira hukum ni terbahagi kepada 4 bahagian. Nak kira boleh pakai ke tak boleh pakai ke air itu. Boleh bersuci ke tak boleh bersuci ke. Dia terbahagi kepada 4 bahagian. Mana dia 4 bahagian tu? Yang pertama kata dia, air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain dengan tiada makruh menggunakannya. Ini yang dinamakan bahagian yang pertama. At-tahiru bifi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi wa yusamma at-tahuru wal mutlaqu. Jadi itu dalam Arab kata kan, suci pada dirinya, mana air itu dirinya suci, yakni tidak mutanajis dan tidak mustakmal. Airnya suci pada diri, maksudnya air yang suci pada diri itu maksudnya dia bukan air mutanajis, yakni bukan air yang bercampur dengan najis, ataupun ia bukan daripada air mustakmal. Nanti kita bicara jugalah air mutanajis tu apa dia, air mustakmal tu apa dia. Kita bicara juga. Bila bersuci tu, suci pada dirinya dengan makna dia bukan air mustakmal dan dia bukan air mutanajis. Baik. Air itu suci pada dirinya dan dia ada power, dia ada kuasa pula menyucikan benda lain. Dan menyucikan benda yang lain. Mutahhiru lil ghairihi, dan boleh menyucikan benda lain. Maksudnya bila boleh menyucikan benda lain tu maknanya air jenis yang pertama ni bolehlah kita nak mandi hadas besar, bolehlah kita nak mengambil wuduk dengan air yang pertama ni, dan bolehlah kita nak membasuh ataupun menyucikan najis. Hal keadaan air yang suci pada dirinya dan menyucikan benda lain tu dengan tiada makruh menggunakannya. Jadi air yang pertama ni kalau kita guna untuk bersuci, untuk mandi hadas, untuk berwuduk dan untuk menghilangkan najis, dihukumkan tidak makruh. Tidak makruh. Sebab ada hukum air yang ni tapi makruh. Itu bahagian yang kedua. Makruh kita guna. Bila kata makruh kita guna tu, maknanya pahala menggunakan air itu tak dapat. Sebab hukum menggunakan air itu ada yang makruh. Tapi yang pertama ni dia tak makruh. Maknanya bila kita sebut tak makruh, maknanya kita menyucikan najis, kita mengambil wuduk, kita mandi hadas, dapat pahala lah kita tuan-tuan. Dapat pahala kita mandi hadas dengan air yang pertama ni sebab dia tak makruh. Dengan air pertama ni kita mandi hadas, kita berwuduk dan kita menyucikan najis, maka dapatlah pahala. Baik, air yang jenis pertama ni dinamakan apa? Iaitu disebut air mutlak, air semata-mata air. Itu disebutkan air
anak mutlak, yakni yakni dia hurai lagi tu. Air mutlak ni kalau bahasa kita, mutlak tu mana dia bahasa Arab tu. Kalau kita guna dalam bahasa Melayu kita, masuk air mutlak tu ialah air semata-mata air. Yakni tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Tak terikat dengan sebutan yang mesti disebut. Nanti dia bagi contoh. Dengar ya? Kalau dalam Arab kan dia kata wa ma'nal mutlaqu dan bermula makna mutlak tu wa ma'nal mutlaqi ai mutlaqun anil qaid la anil qaidil lazim. Dia kata yang terlepas. Maksud mutlak tu maknanya yang tidak terikat ataupun yang terlepas daripada sebutan yang mesti. Sebutan tu mesti sebut. Tapi indal alimi bihalihi yang tak terlepas daripada sebutan tu ialah di sisi orang yang mengetahui akan halnya. Nanti kita bagi contoh tuan-tuan ya. Kita bagi contoh dia yang dikatakan apa makna tidak terikat dengan sebutan mesti. Tidak terikat dengan sebutan yang mesti ni ialah tafsir air mutlak. Bila sebut air mutlak, makna air mutlak tu yakni air semata-mata air yang terlepas ataupun yang tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Mana contohnya? Contoh yang kata terlepas dari tidak terlepas daripada sebutan yang mesti itu, yang dia tak terikat dengan sebutan mesti sebut tu. Umpamanya kita ambil air dari dalam perigi telaga kan. Perigi pun orang kata, telaga pun orang kata, perigi pun orang kata, ada pula kata sumur. Itu bahasa-bahasalah, tapi benda yang sama lah. Kita ambil air daripada dalam perigi atau daripada paip. Kita ambil air satu timba daripada perigi. Kita ambil air satu timba air daripada paip. Kita boleh sebut air sahaja. Jadi kita bawa air tu, kita bawa air yang setimba tu, yang air daripada perigi tadi, air yang daripada paip tadi kita bawa, letak pada depan seseorang. Kita tanya dia, ini apa ni? Oh, inilah air. Adakah mesti disebut periginya atau mesti disebut paipnya? Tak mesti. Tak semestinya sebut air paip. Tak semestinya sebut air perigi. Itu yang maksudnya tidak terlepas daripada, mana tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Yakni terlepas daripada sebutan yang mesti. Mana tak sebut perigi pun tak apa. Tak sebut paip pun tak apa. Tapi ada jenis-jenis air yang terikat dengan sebutan yang mesti. Yang ni tak terlepas daripada sebutan yang mesti itu. Umpamanya air teh, air teh, air kopi, air kelapa, air sirap. Yang tu air yang jenis saya sebut tadi, air kelapa, air teh, air kopi, ini tak terlepas daripada sebutan. Mesti sebut. Kalau kita ambil air teh tu, hidang pada orang, minumlah air ni. Oh, air teh. Jadi fahamnya tu air teh, fahamnya. Jadi teh tu terpaksa sebut. Yang ni dikatakan yang itu tak terlepas daripada sebutan yang mesti dengan mana dia terikat. Jadi kalau yang terikat dengan sebutan yang mesti ataupun yang tidak terlepas dengan sebutan yang mesti, maka yang itu tak dinamakan air mutlak. Tapi kalau yang terlepas ataupun yang tidak terikat dengan sebutan mesti, macam air pipe tadi, air perigi tadi, maka jelaslah pada kita air tu nak dinamakan air mutlak. Baik. Okey. Jadi kita boleh sebut air sahaja. Air pipe tadi, air perigi tadi, kita boleh sebut air sahaja. Dengan tak payah, dengan tak mesti.
Sebut air perigi atau air paip. Jadi orang yang tengok air tu dia terus pergi, oh ini air ni. Kerana air itu tidak terikat dengan perkataan periginya ataupun paipnya. Tak semesti sebut. Jadi orang terus faham itu air sahaja. Jadi kalau air kelapa, air teh, air kopi, kalau pun kita kata minumlah air ni, minumlah air ni. Tapi orang tu terus pergi, oh ni air kopi, oh ini air teh. Jadi itu tuan-tuan sekalian, mesti sebut. Jadi yang mesti sebut tu, maka tak dinamakan air tu mutlak. Tak dinamakan air tu mutlak. Okey. Kalau dalam Arabnya tuan-tuan yang dikata gini tau. Dia sebut makna mutlak tu, makna air mutlak tu ialah al-mutlaqun anil qaidil lazim, yang terlepas daripada qaid yang lazim. Tapi di sisi indal alimi bihalihi, daripada di sisi orang yang mengetahui keadaan air tu. Jadi orang yang tahu air tu ini air perigi, tapi boleh terlepas min ahli al-urfi wal lisan, daripada pada uruf lah, ahli uruf dan orang yang ahli lisan, ahli yang berkata-kata. Fala yahtaju ila taqyid, maka tidak berhajat kepada kait, tak berhajat. Dia tak berhajat. Seperti dipanggil air telaga. Air telaga tu itu kait munfa'. Mana kait munfa' tu? Mana dia boleh terlepas. Dia boleh terlepas daripada air tu. Perigi tu boleh terlepas daripada air. Itu dinamakan kait munfa'. Tapi kalau kait lazim, macam air kelapa. Air kelapa tu kait lazim tu. Kait yang lazim. Mana ikatan yang mesti sebut. Air kelapa, air mawar, dan lain-lain lagi lah. Tengok ya. Dalam ni kata dia bersalahan air kopi, air kelapa, air mawar. Jadi jenis air macam ni, air kopi, air kelapa, air mawar, air teh, air Nescafe, air Milo, air apa lagi? Semua jenis air tu dinamakan kait yang lazim. Mana mesti sebut kopinya, mesti sebut kelapanya, mesti sebut mawarnya, mesti sebut Nescafe-nya, mesti sebut tehnya. Mesti sebut macam tu, mesti sebut Milo-nya. Kalau kita kata air sekalipun, orang yang tengok tu dia nampak dah, oh ini air kelapa, oh ini air teh, oh ini air mawar, oh ini air kopi. Tengok. Dan lain-lain daripada contoh tadilah. Jika tak disebut kopinya atau kelapanya atau mawarnya, nescaya tak faham dan tak pergi fikiran kepada kopi dan sebagainya. Air ini, yakni air kopi, air kelapa, air tebu dan sebagainya, tidaklah termasuk di dalam golongan, di dalam kategori air yang mutlak. Jadi bila mana tak termasuk dalam air mutlak, maknanya air kopi, air kelapa, air mawar, air tebu, air teh, air Nescafe, air Milo, tidak sah dibuat bersuci. Walaupun lebih 2 kolah sekalipun, tidak sah dibuat bersuci. Maka jenis yang pertama inilah sahaja yang sah dibuat bersuci. Mana yang dibolehkan, yang sah, yang diiktiraf pada syarak untuk kita bersuci, yakni untuk kita mandi hadas, untuk kita mengambil wuduk untuk semayang, dan untuk kita membasuh najis. Adapun air yang kait lazim tadi ni, yang tu tidak sah kita nak berwuduk, tak boleh. Nak mandi hadas tak boleh, nak berwuduk tak boleh, nak basuh najis tak boleh. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini yang kita ngaji malam ni pandangan daripada mazhab Imam kita Asy-Syafi'i. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah, tuan-tuan sekalian, mereka ada pandangan mereka yang tersendiri. Sebab asalkan dia air. Sebab tu tuan-tuan ya,
dalam mazhab Syafi'i ni, dia bila sebut air, apa makna air? Huwa sa'ilun. Syifafun, latifun. Tengok. Huwa yang namanya air tu sa'ilun, yang mengalir. Syafafun, yang lembut. Yang apa? Syafaf tu maksudnya yang jernih. Kemudian latifun, yang lembut. Itu maknanya itu namanya air, jenis air tuan-tuan sekalian. Kemudian yatalawwanu bilaunil ina. Maka berwarna dia dengan warna bekas dia. Kalau bekas tu warna hijau, maka kita nampak dia pula air tu macam warna hijau. Pada jernih tu. Bekas dia tu. Kalau bekas dia bekas yang tak ada berwarna, nampak macam jernih macam tu je lah. Itu namanya air, tuan-tuan. Yakhluqullahu ar-ra'yi. Ar-ra'yi. Inda tanawilihi. Jadi Allah Ta'ala, tuan-tuan, Allah Ta'ala buat air ni senang, mudah. Senang, mudah. Kita nak cari dia mudah, senang. Itu namanya air. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tuan-tuan sekalian, sebab itulah setengah pendapat Imam Abu Hanifah ni, tuan-tuan, asalkan benda tu cair je, bolehlah kita ambil wuduk. Sebab itulah ada setengah pandangan, tuan-tuan, ya. Pandangan dalam, bukan pandangan ini, bukan setengah ni, memang pandangan daripada mazhab Imam Abu Hanifah ni, boleh ambil wuduk asalkan dia cair. Sebab tu di sisi mazhab Imam Abu Hanifah ni, boleh ambil wuduk dengan minyak, sebab dia cair. Tapi kita mazhab Syafi'i tak boleh. Kita kena bicara juga air mutlak, air yang mutlak ke tidak, itu bicara yang tu. Baik, okey. Baik. Kita bicara macam tu. Kita mazhab Syafi'i kena bicara air yang boleh kita buat suci ni ialah air mutlak, yakni air yang terlepas daripada kait yang lazim, ataupun yang tidak terikat dengan kait yang lazim. Baik. Jadi kalau kait lazim ni, air kopi, air kelapa, air mawar ni, itu mana air yang tak terlepas, mana dia kena sebut kopinya, kelapanya, mawarnya. Okey. Dinamakan air apa ni? Ada ya. Dia kata air ini, air kopi, air kelapa, air temu ni dan sebagainya tidak termasuk dalam golongan air mutlak, bahkan termasuk dalam golongan air yang suci pada dirinya. Yang ini air kelapa tu suci tak? Suci. Adakah sucinya air kelapa tu sampai boleh ambil wuduk? Tak boleh. Pasal apa? Sebab dia suci pada diri dia sahaja dan dia tidak ada power, dia tidak ada kuasa untuk menyucikan benda lain, tuan-tuan sekalian. Dia tidak ada kekuatan untuk menyucikan benda lain. Apa dari kelapa kan? Suci pada diri dia, tidak menyucikan benda yang lain. Maksud tak menyucikan benda lain tu maksudnya kalau kita mandi hadas dengan air kelapa pun tidak sah. Kalau kita berwuduk dengan air kopi tidak sah. Kalau kita berwuduk mandi basuh najis dengan air teh tidak sah. Masih lagi dihukumkan najis. Kalau kita basuh, kita buang air kecil, basuh dengan air teh, tuan-tuan sekalian. Contoh misalnya, maka hukumnya tidak suci. Tempat yang keluar najis itu hukumnya tidak suci. Itu namanya bahagian yang pertama daripada jenis-jenis air ni, tuan-tuan sekalian. Baik. Okay. Itu bahagian yang pertama. Kalau ada keraguan lagi nanti, tuan-tuan sekalian, nanti kita bahaskan nanti di akhir program kita nanti ni. Kalau ada persoalan, silakan kita timbulkan soalan, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian bahagian yang kedua, bahagian air yang jadi dengan sekira-kira hukum ni, bahagian yang kedua daripada 4 bahagian ni ialah air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain juga, tetapi makruh menggunakannya.
Jadi hukumnya tuan-tuan bahagian yang kedua ni makruh kita guna dia tuan-tuan sekalian. Makruh kita guna dia. Baik. Jadi kan bila kata makruh ni tuan-tuan kan, bila sebut makruh, ini ni ayat yang nombor 2 ni dia termasuk juga di dalam golongan air yang mutlak. Sebab tu dalam kitab yang saya rujuk ni dia kata aqsamul ma'i al-mutlaq min haisul karahah. Daripada sekira-kira makruh. Daripada sekira-kira makruh. Makruh kalau kita guna ni makruh. Makruh kalau kita guna tuan-tuan sekalian. Baik. Bila sebut makruh ni dia terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua. Air mutlak satu tidak makruh kita guna macam yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu tak makruh. Sebab tu bila daripada sekira-kira yang kita makruh tadi ni maka terbahagi kepada dua. Yang pertama ghairu makruhin isti'maluhu. Tidak makruh menggunakannya. Yang tak makruh ni tu bahagian yang pertama tadi. Padahalnya kan yang pertama dengan kedua ni dua-dua ni termasuk di dalam golongan air mutlak. Termasuk dua-dua termasuk dalam golongan air mutlak. Tetapi walaupun kata dua-dua air mutlak, ada yang tidak makruh dan ada yang makruh. Satu makruh, satu tidak makruh, satu makruh. Yang pertama tadi tak makruh. Yang kedua ni air mutlak juga. Tetapi hukum menggunakannya hukumnya makruh menggunakannya. Baik. Jadi yang makruh kita guna ni tuan-tuan termasuk juga air mutlak tapi makruh. Air yang makruh ni dia terbahagi kepada 4. Terbahagi kepada 4. Tapi dalam ni dia sebut satu je. Dia sebut satu je. Nanti kita baca yang dalam kitab kita ni dulu. Nanti saya tambah lagi dalam kitab yang saya rujuk ni tuan-tuan sekalian. Kita tambah lagi. Dalam ni dia sebut satu je. Padahalnya ada 4 air tu. Tengok ya. Air yang kedua ni air suci pada dirinya dan menyucikan benda lain. Mana bila sebut menyucikan benda lain tu maknanya bolehlah kita nak mandi hadas, boleh kita nak mengambil wuduk, bolehlah kita nak membasuh najis. Tetapi dikata makruh menggunakannya. Makruh kita guna untuk mandi hadas, hukumnya makruh. Untuk ambil wuduk, hukumnya makruh. Untuk basuh najis, hukumnya adalah makruh dengan syarat. Ada syarat. Bukan tak ada syarat. Ada syaratnya tuan-tuan sekalian. Ada syarat. Ada syarat. Kalau tak silap saya lah. Ada 9 syarat. Nak menggunakan air yang jenis ni yang jadi makruh tu. Ada syarat. Ada syarat yang jadi makruh. Kalau tidak ada syarat ni. Kalau lengkap syarat ni. Maka dihukumkan tidak makruh. Tengok ya. Baik. Dalam kitab ni dia kata makruh menggunakan tu pada badan. Pada badan. Badan siapa ni? Badan orang yang ditakuti kena sakit sopak. Jadi kalau guna air ni boleh jadi kena sakit sopak, ditakuti, dibimbangi dibimbangi kena penyakit. Maka dibimbangi bukan yakin lagi. Dia tak yakin. Cuma dia takut-takut kalau guna air yang jenis nombor 2 ni nak takut kena sakit sopak atau kena sakit. Maka tuan-tuan kalau tak yakin kena sakit sopak kita guna barulah jadi makruh. Tapi kalau yakin kalau yakin sebelum kita guna air nombor 2 ni yakin kena sakit sopak kalau aku guna air ni, maka hukumnya sudah tidak makruh lagi. Hukumnya adalah haram. Haram guna air ni kalau sekiranya yakin kena sakit sopak. Itu satu.
atau bertambah kuat sopaknya. Dia dah kena sopak dah. Apa tu? Kalau dia bimbang sahaja, takut sahaja, bukan yakin. Bertambah kuat sopaknya, baru jadi hukumnya makruh. Tapi kalau dia yakin, yakin kalau aku guna air ni bertambah kuat sopak aku ni, maka hukumnya tak makruh lagi. Hukumnya bertukar jadi haram. Atau jadi kekal sopaknya. Yang jadi kata makruh tu ialah dibimbangi kekal sopaknya, tak sembuh sopaknya. Baru jatuh makruh kalau dibimbangi sahaja, ditakuti sahaja. Adapun kalau yakin kata kalau aku guna air nombor 2 ni kekal sopak aku ni, yakin, maka hukumnya jadi haram. Baik, tengok ya. Nanti saya rujuk dalam kitab yang saya rujuk ni tuan-tuan. Baik, air yang nombor 2 ni, air apa? Iaitu air yang terjemur atau yang dipanaskan dengan cahaya matahari. Mana air yang terdedah kepada cahaya matahari. Terdedah cahaya matahari. Baik. Tapi bukan semua terdedah matahari, bukan dalam ni. Dia ada bekas-bekas yang tertentu. Dan yang kata terdedah dengan cahaya matahari, keadaannya di dalam bekas yang boleh berkarat. Seperti apa? Besi. Besi. Tembaga. Lagi apa lagi? Besi, tembaga. Yang tu yang jenis boleh berkarat. Jadi kalau maknanya, kalau dalam besi, dalam tembaga, dalam aluminium, dia terjemur tengah panas matahari, panas air tu, maka hukumnya makruh. Baik, itu syarat tu yang pertama tu. Lepas tu, lepas tu, mesti pula di dalam negeri yang berhawa panas. Apa dia di negeri-negeri yang panas. Tapi kalau sekiranya dia terdedah dalam air, di dalam bekas yang berkarat macam besi, macam tembaga, macam aluminium, tapi dia terdedah matahari tu di dalam negeri yang sejuk umpamanya. Yang tu tak jadi makruh. Pasal apa? Sebab walaupun ada matahari, tapi cuacanya sejuk. Agak-agak tuan-tuan ya, yang dalam live sekarang ni, negara kita Malaysia ni termasuk dalam negeri yang panas tak? Saya rasa ya. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana keterkadang-kadang suhu dalam Malaysia ni menyamai suhu kepanasan yang ada di Makkah, di Madinah, di Yaman, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang pernah sampai peringkat sama dengan Mekah. Sama dengan di Madinah dengan Yaman, tuan-tuan sekalian. Sama. Jadi sebab itulah negeri macam kita ni tergolong dalam negeri yang juga berhawa panas. Jadi kalau dalam negeri kita ni terdedah cahaya matahari, terdedah kena dalam timba yang daripada besi, daripada tembaga, daripada aluminium, daripada stainless steel, dia jemur tengah matahari dan tak ada air, panas. Maka menggunakan air itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dia lagi panas. Diguna pula, dia kena pada badan. Okey. Tapi kalau nak guna pada bukan badan, umpamanya air itu air mutlak, bukan air mutlak najis, kita nak basuh ikan, boleh. Bukan badan. Kita nak basuh sayur-sayuran, boleh. Kita nak gunakan air itu untuk masak beras nasi, boleh. Tak pun salah sebab dia bukan pada badan. Nak basuh ikan, boleh. Ataupun nak mandi jenazah, nak menggunakan air ni, boleh tak? Boleh. Pasal apa? Sebab badan orang hidup yang tak boleh. Ada pun badan orang yang meninggal dunia dah mati, boleh. Tak jadi makruh. Pasal apa? Sebab ketika tu orang yang mati tu dah tidak ada hukum dah, terangkat hukum dah. Baik. Jadi kata keadaannya di dalam bekas boleh berkarat seperti besi di negeri panas. Air ini disebut air yang makruh digunakan ni
dinamakan air musyammas. Air musyammas. Jadi air yang terdedah di tengah panas matahari. Yang demikian, tidaklah termasuk bekas yang diperbuat daripada emas atau perak. Jadi kan maknanya bekas yang jadi makruh ni ialah yang boleh berkarat yang lain daripada emas, yang lain daripada perak. Tapi kalau timba tu pada emas, timba tu daripada emas, kemudian kita isi air, terjemur tengah panas. Walaupun air tu panas sekalipun, dalam bekasnya emas, tak makruh kita guna. Ataupun timba tu daripada perak, tuan-tuan sekalian, kita ambil air mutlak, kita jemur tengah panas, tak makruh guna. Sebab dua logam ni, tuan-tuan, dua logam ni yang lain daripada kelebihan dia lain daripada logam-logam yang lain, tuan-tuan sekalian. Atau plastik. Tengok plastik. Pasal apa? Sebab plastik ni dia tidak berkarat. Kalau ada setengah dalam kitab kata kan, dalam bekas yang menerima tukul. Maksudnya menerima tukul tu nak buat dia kena tukul. Kena ketuk. Macam nak buat timba daripada aluminium. Dia kena ketuk. Tungtang kena ketuk. Ada pun plastik ni dia tak boleh ketuk. Jadi lagi pula plastik ni dia tidak berkarat. Jadi kalau dalam plastik, dalam plastik bukan besi, bukan aluminium, bukan tembaga, bukan stainless steel. Jadi kalau yang bukan plastik, bukan besi tadi ni, maka plastik bolehlah, tak makruh. Baik. Okey. Sebaliknya. Jadi faham ya? Makruh juga digunakan air yang sangat panas atau yang sangat sejuk. Tengok dalam ni sebut dah dua kan. Satu, air makruh juga kita guna air yang sangat panas. Sama ada yang sangat panas tu dengan dipanaskan oleh cahaya matahari atau dengan api. Kalau panas dengan api kita guna makruh, membawa kepada kemudaratan. Hukumnya adalah makruh. Baik, bahkan boleh jadi jatuh haram kalau mudarat. Macam tu juga dengan air yang sejuk. Air yang sangat sejuk. Jadi kalau mudarat menggunakan air ni, hukumnya adalah makruh kalau tidak yakin. Kalau yakin kata mudarat, maka hukumnya adalah haram. Baik, dalam ni sebut kan, air musyammas yang terjemur tengah panas matahari tu, kemudian air yang sangat panas ataupun air yang sangat sejuk. Tiga kan. Tapi dalam ni tuan-tuan sekalian, ada satu lagi air yang dihukumkan makruh. Dia kata wa miyahu kulli ardin maktubin alaiha. Setengah menambah macam tu. Dia kata maktubin. Maktub tu apa? Tengok ya kata dia. Wa ba'dhum yazidu al-wudu' minal ma'raqid. Wa min fadlil mar'ah. Jadi ada juga yang dihukumkan makruh lain pada empat ni lah. Yang pertama, berwuduk di dalam air yang rakid. Rakid tu mana air yang keruh. Sungai mengalir, sungai tu keruh je sungai tu. Walaupun hukum asalnya boleh. Maka ada setengah ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dia menghukumkan makruh berwuduk dan juga mandi hadas dengan air yang rakid. Rakid tu maksud air yang keruh. Ataupun juga dia kata air lebihan daripada orang perempuan guna, mandi hadas orang perempuan. Dia kata wa min fadlil mar'ati. Setengahnya pula ialah daripada lebihan air mandi orang perempuan. Walaupun air tu okey, air mutlak, tapi lebihan mandi air ni orang perempuan ni hukumnya makruh. Makruh hukum dia. Ni setengah ulama kata macam tu lah. Baik, tengok ya. Nanti ayat yang nombor 4 tu wa min kulli ardin maghdubin alaiha. Nanti saya tengok apa maksud maghdub tu. Ada 4 jenis lah.
Jadi mana air musyammas, kemudian air yang bersangatan panas, kemudian air yang bersangatan sejuk, dan air daripada tiap-tiap bumi yang maghdub alaiha. Maghdub apa? Apa dia? Maghdub. Air yang air yang maghdub ni maksudnya air yang dihukumkan oleh Allah Taala tak elok. Maghdub mana yang dihukumkan ayat Allah Taala murka atas bumi itu. Macam contohnya contoh air yang maghdub ni ialah air yang dia melukai di atasnya. Yang Allah tak suka. Seperti contoh dengan bumi di mana bumi di mana tentera Abrahah dimusnahkan oleh burung ababil. Saya teringat tuan-tuan masa saya pergi buat haji dulu, kami pergi jalan kaki daripada Makkah, kita nak pergi kepada Arafah tu kami jalan kaki. Masa tu ada 7 orang, saya bawa 7 orang ni. Jadi saya pergi jalan kaki. Lepas tu kan ada satu bumi tu lebih kurang dalam 2 kilometer lah, lebih kurang 2 kilometer. 2 kilometer. Di tempat tu di mana tentera Abrahah dimusnahkan oleh Allah dengan burung ababil. Jadi tempat tu walaupun ada air, kita tak makruh ambil wuduk di tempat tu. Dan disunatkan kita sampai tempat tu, kita berlari-lari anak. Tak boleh ambil wuduk kat situ. Bukan tak boleh, mana tak sah. Hukumnya adalah makruh. Makruh hukum dia. Baik. Ada lagi tak? Bumi yang apa ni? Bumi yang makruh. Bumi yang Allah Ta'ala maghdub alaiha. Yang Tuhan benci. Yang Tuhan marah atas bumi tu. Baik. Ini tapi dalam kitab ketemunya itulah wa miyahu kulli ardin maghdubin alaiha. Jadi 4 jenis air ni makruh kita guna untuk bersuci tuan-tuan. Hukumnya makruh. Macam ada bumi macam di Yaman tuan-tuan kan, ada satu bumi tu di situ ada telaga Barhut. Telaga Barhut ni tempat di mana roh-roh orang yang fujar, orang yang zalim, orang yang kufar ditempatkan. Jadi bumi itu di telaga Barhut tu tempat orang jahat. Maka itu bumi yang Allah tak suka. Walaupun ialah bumi itu memanglah Allah buat, tapi sebabkan dikumpulkan orang-orang yang fujar kat situ, maka tuan-tuan sekalian ambil wuduk tempat tu kalau ada air, hukumnya adalah makruh. Masa saya di Hadramaut tuan-tuan sekalian, saya minta nak pergi tengok tempat tu. Saya minta pada syekh-syekh kami di Yaman tuan-tuan sekalian, saya minta nak pergi tengoklah di Telaga Barhut, sebab Telaga Barhut tu ada dalam hadis, ada dalam kitab. Tak percaya tuan-tuan tengok dalam kitab Muhimmah fil Hadis. Dalam tu ada cerita Telaga Barhut. Jadi adalah Telaga Barhut tu. Dan saya bertanya pada orang Yaman, orang Hadramaut tuan-tuan, memang kata ada telaga tu. Jadi saya mintalah pada syekh untuk nak pergi tengok. Mereka kata, buat apa pergi tengok tempat orang jahat? Buat apa tengok tempat orang jahat? Dia kata, saya nak tengok pasal masa saya sebelum pergi ke Hadramaut tu, saya baca kitab. Jadi jumpa Telaga Barhut tu di Yaman. Jadi saya teringin nak pergi tengok. Bukan nak tengok tu pasal nak ziarah apa. Nak tengok keadaan tu, nak mengesahkan benda tu ada. Tapi tuan-tuan, kebanyakan syekh di sana, dia mengatakan, jangan pergilah tempat macam tu, tak elok, dia kata. Jadi saya pun taat dengan perintah guru-guru syekh-syekh kami ni, maka tak jadilah saya pergi tuan-tuan. Tak jadilah saya pergi. Baik, tengok ya. Baik. Tengok dalam ni ya tuan-tuan ya. Dalam ni ada sebut, dia kata syurutu karahiyatil ma'il musyammashi tis'atu syurutin fa idza ikhtalla syartun minha zalatil karahah
hiya majmu'atun fi qauli ba'dihim. Jadi syarat-syarat yang kata makruh air tu, air musammah tu, tis'atun, ada 9 syarat. Apabila cacat salah satu daripada 9 syarat ni, zalat karahatu, maka hilanglah kemakruhan dia. Kalau cacat salah satu daripada syarat 9 ni, maka hilanglah kemakruhannya. Mana? Yang pertama dia kata ayyata asara bihararati syamsi. Yang pertama bahawa memberi bekas dengan panas matahari satu. Maksudnya tuan-tuan, kalau air itu panas tapi tak memberi bekas pun tak jadi makruh. Tapi kalau memberi bekas, hukumnya makruh. Satu. Yang kedua, ayyustamila halata ta'assurihi bil hararati. Maka kita guna ketika panas tu. Tapi kalau air tu kita ambil, kita sejukkan dulu, kita teduhkan dulu sehingga hilang panasnya, tak jadi makruh dah. Yang jadi makruh tu bila mana kita menggunakan ketika panas-panas tu kita guna. Jadi hukumnya makruh. Ini sebab tuan-tuan yang minta maaf lah kalau saya cakap begini kan. Di Malaysia ni tuan-tuan ya, dululah, sekarang ni mungkin dah banyak berubah lah. Tapi tak tahu jugalah, mungkin ada kan. Kadang-kadang tuan-tuan ya, tangki setengah-setengah di taman-taman perumahan. Dia letak tangki tu daripada stainless steel. Air tu lama-lama air tu jadi panas. Kita guna. Maka hukumnya tuan-tuan makruh. Bila kita guna air tu dalam keadaan panas-panas tu, kita buka pipe tu panas. Sebabkan dia punya tangki tu daripada stainless steel. Yang boleh berkarat, kita guna. Mandi hadas, ambil wuduk dalam panas-panas tu. Maka hukumnya adalah makruh. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya, ayyastamilahu al-hayya. Bahawa digunakan akan air ni pada orang yang hidup. Kalau orang mati tak apalah. Sebab tu dia kata fala istimalu fi haqqil mayyit inda Ibni Hajarin. Di sisi Ibnu Hajar dia kata makruh kalau kita guna, tidak makruh kalau kita guna pada mayat, nak mandi mayat. Di sisi Ibnu Hajar dia tak makruh, tapi ada khilaf lah. Wala farqa bainal hayy wal mayyit inda Ramli. Fa yukrahu istimaluhu lahuma. Tapi di sisi Imam Ramli dia kata tak kira sama ada hidup ke mati ke, hukum menggunakan air itu adalah makruh. Di sisi Syekh Ramli. Adapun Ibnu Hajar tidak makruh kalau nak guna pada mayat, nak mandi mayat, tak apa. Yang makruhnya kalau kita guna pada orang yang hidup. Itu dia. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya, ayyakuna fi ina'in muntabi'in kal hadidi wa nuhasi wa rasasi illa dhahabi wal fiddati. Dia kata ayyakuna, bahawa adalah air itu dalam inak, dalam bekas muntabi'. Muntabi' tu mana? Yang kena ketuk, yang kena apa? Yang kena apa dah? Muntabi' tu yang kena bentuk. Kal hadid, seperti besi. Wa nuhasi, seperti tembaga. Wa rasasi, seperti rasas tu maksud seperti sebahagian jenis besi lah. Nuhas tu tembaga, hadid tu besi. Rasas tu macam zinc tu lah, macam zinc, macam apa kita sebut, aluminium. Melainkan az-zahab, emas, wal fiddah, perak. Jadi kalau bekas tu pada emas, perak, walaupun kena ketuk sekalipun tak makruh kita guna. Itu yang keempat. Yang kelimanya ialah ayyakuna fi waqtin harin. Bahawa adalah menggunakan air itu pada waktu yang sangat panas. Kalau waktu tu musim sejuk kita guna, tak apa. Tak makruh. Baik. Yang keenam, ayyustamala fil badani la fis saubi. Kita guna pada badan, tidak pada pakaian. Kalau basuh pakaian dengan air musamah, tak apa, boleh. Tak makruh. Dia tetap nama air mustakmal, air mutlak, bukannya air mustakmal. Dia tetap air mutlak. Kita basuh baju dengan air musamah, tak makruh. Baik. Yang ketujuh,
ay yakuna fi qatrin harin kal Hijazi wa Hadramaut. Tengok. Bahawa adalah kita guna air itu dia dalam negeri yang panas seperti Hijaz. Hijaz ni ialah Makkah, Madinah dan negeri-negeri yang di sekeliling Makkah, Madinah. Itu nama Hijaz tu. Macam Oman, tu jenis panas tu. Baik. Tapi kalau Syria, Jordan, itu tak tergolong dalam negeri yang panas. Itu tak termasuk Hijaz tu. Hijaz ni ialah negeri-negeri yang berarti Hadramaut. Hadramaut ni Yaman ni. Okey. Ya, yang ke-8 alla yata'ayyana bi an wujida ghairuhu. Tengok bahawa la yata'ayyana. Mana tidak tertentu. Maksudnya boleh cari air lain. Kalau sekiranya tak ada air dah, kita nak ambil wuduk, terpaksa ambil air musyamah ni. Yang tu jadi hukumnya tak makruh. Contohnya kan, kita nak ambil air semayang, nak ambil wuduk, nak solat. Tapi tak ada air lain dah, kecuali air musyamah ni saja. Ada jadi makruh? Tak. Itu orang panggil hajat. Tak jadi makruh. Kalau ada air lain, kita guna juga air musyamah, baru jatuh makruh, tuan-tuan. Tapi kalau tidak ada air lain dah, itu saja yang ada, maka hukumnya tidak makruh. Yang terakhirnya, alla yakhsyal alama, bahawa tiada takut sakit. Fa in khasyal alama haruma alaihi taharatu minhu. Jika takut, jadi yakin sangat boleh datang penyakit, gunakan air musyamah ni, maka haram di atasnya bersuci daripadanya, daripada air musyammas. Baik. Jadi itu jenis air. Jenis air yang kedua, tuan-tuan, bila kata makruh ni, setengah ulama kata, tuan-tuan, yang jadi hukum makruh ni, apa hukum dia? Setengah ulama kata tak dapat pahala kita menggunakan air musyammas pada mengambil wuduk, pada mandi hadas. Tapi sah wuduk kita tu sah, mandi hadas kita sah, menyuci najis tu sah. Tapi kata setengah ulama tak dapat pahala menggunakan air musyammas. Ini yang disebut apa makna makruh? Makruh tu ialah kalau kita buat pahala apa-apa, dosa pun tidak, pahala pun tidak. Jadi itu makna makruh, tuan-tuan sekalian. Benda yang menafikan pahala, tak ada pahala. Tapi sah tak? Sah, bukan tak sah. Kenapa jadi makruh ni, tuan-tuan? Kenapa menggunakan air musyammah ni jadi makruh? Ataupun menggunakan air yang panas ni makruh? Ataupun air yang sejuknya makruh? Kenapa? Illatul karah anna ina al-ma'i al-musyammasi takhruju minhu zuhumatun turisul baras. Dia kata illat jadi makruh tu ialah kerana illat tu sebab jadi makruh tu bahawasanya bekas-bekas daripada besi, daripada tembaga, daripada stainless steel, daripada aluminium yang boleh berkarat ni, terjemur tengah panas matahari tu, dia akan mengeluarkan zuhumah. Zuhumah tu ialah penyakit-penyakit jenis apa panggil, mungkin mengeluarkan daripada zinc, daripada besi tu, boleh timbul penyakit. Penyakitnya tu rasul baros. Tu rasul baros tu mewarisi penyakit baros. Baros tu ialah sejenis penyakit kulit. Jenis penyakit kulit. Penyakit kulit tu macam kotak sopak lah. Tapi tuan-tuan, waqtar al-Imam Nawawi adamul karahah. Telah memilih oleh Imam Nawawi, dihukumkan tak makruh. Jadi maknanya, tuan-tuan, di sisi Imam Nawawi ni, tuan-tuan, ialah ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengembangkan ilmu Imam Syafi'i ni ialah Imam Nawawi lah, tuan-tuan sekalian. Jadi Imam Nawawi dia seorang je. Ulama lain dalam mazhab Syafi'i ni dia bersalahan dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata tak makruh walaupun kita guna air musyammas sekalipun hukumnya tidak makruh. Kenapa tu? Li dha'fi ma warada fi zalika, kerana dhaifnya barang, ini hadis yang datang pada menceritakan air musyammas. Di sisi Imam Nawawi
Dia kata dalil-dalil al-musyamah jadi makruh tu dhaif, dia kata lemah. Dia kata macam tu. Yang kata tapi Imam Nawawi seorang je yang kata. Ada pun ulama-ulama lain mengatakan makruh. Baik. Malam ni tuan-tuan sekalian, kita selesai bicara dua jenis air. Termasuk dua-dua tu air mutlak. Tapi satu yang tak makruh, satu hukumnya makruh di sisi jumhur ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Kebanyakanlah. Hanya seorang saja ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak makruh, iaitulah Imam Nawawi. InsyaAllah minggu depan kita masuk pula bahagian yang ketiga. Dan insyaAllah bahagian ketiga ni tuan-tuan dia agak panjang. Jadi kalau sempat minggu depan kita selesaikan bahagian yang ketiga. Sebab bahagian ketiga ni perbicaraan dia panjang. Nak masuk bahagian yang keempat tu. Jadi kalau takut-takut tak sempat minggu depan untuk ambil dua-dua sekali. Jadi insyaAllah minggu depan nak kita berbahaskan satu je, iaitu bahagian yang ketiga. Kerana tuan-tuan, bahagian ketiga ni dia panjang, dia punya huraian-huraian dia tuan-tuan berkenaan dengan air bahagian yang ketiga ni suci pada dirinya, tidak menyucikan benda lain. Yang ini termasuk juga yang dinamakan air mustakmal. InsyaAllah kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang minggu depan insyaAllah. Baik, bahagian air yang ketiga. Ada persoalan? Ada apa nak tanya tak? Terima kasih Ustaz. Siapa-siapa nak tanya, boleh tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada soalan ni berkenaan dengan vaksin dia menggunakan masjid Ustaz. Macam mana Ustaz? Macam mana? Vaksin guna apa? Di dalam masjid. Diwaksinkan di dalam masjid. Dia buat apa? Program vaksin tu dalam masjid. Pelik-peliknya orang zaman sekarang Pelik sangat orang zaman sekarang ni, terlampau pelik sangat. Saya tak tahulah. Saya ini saya minta maaf. Saya bukan nak menyinggung mana-mana pihak dan tidak menyinggung dan tidak nak menyinggung pun mana-mana orang. Jadi tuan-tuan ya, dalam masjid ni tuan-tuan ya, kata dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata dalam kitab Bidayatul Hidayah, tuan-tuan ya, ada dalam masjid tuan-tuan kan, adab dalam masjid ni berniaga tak boleh kan. Lepas tu mencari barang yang hilang pun tak boleh. Tuan-tuan jadi masjid tu dikhususkan tempat ibadat. Jadi kan saya rasalah kalau diwaksinkan orang dalam masjid tuan-tuan, saya rasa orang yang hadir dalam masjid itu mungkin ada yang terlanggar adab-adab dalam masjid. Umpama, minta maaf ya, minta maaf. Katalah yang datang tu orang perempuan. Dia ketika tu pula dia di dalam haid. Dia di dalam keadaan datang darah haid. Maka tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i, orang yang datang haid tidak dibenarkan masuk di dalam masjid dengan ada syarat lah. Jadi tuan-tuan, kalau macam tu, jadi boleh tak kita kawal benda ni? Kalau kita buat vaksin orang dalam masjid, kita boleh kontrol tak orang ni? Kita boleh kontrol tak?
Sebab tu tuan-tuan minta maaf ya, kadang-kadang saya dalam bab ni tuan-tuan ya. Umpamanya dilakukan akad nikah dalam masjid. Ya, memang tuan-tuan sekalian, ada kelebihan akad nikah dalam masjid. Tuan-tuan, tapi kalau dah sampai melanggar adab, dah tak boleh di luar daripada kawalan, lost control kita orang yang datang tu tuan-tuan. Sebab bila nikah ni orang perempuan tu datang juga, bakal pengantin perempuan datang, kawan-kawan datang, tengok pakaian ni macam mana tuan-tuan sekalian. Sedangkan masjid tu tempat ibadat. Jadi saya kiyah kat situ, tuan-tuan tolonglah faham. Jadi saya bukan nak sentuh mana-mana pihak, tidak. Tapi masjid tuan-tuan sekalian, jagalah adab-adab dalam masjid. Lagi pula tuan-tuan, kita masuk dalam masjid tuan-tuan, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Sunat tahiyatul masjid. Nampak? Jadi apa dia punya, kita sebutkan apa dia punya keutamaan yang sampai nak buat dalam masjid, nak diwasinkan orang. Dah tak ada tempat lain. Dah tak ada dewan. Dah tak ada hall lain, tak ada. Padang tak ada. Kecuali masjid je ada. Macam tu. Subhanallah. Masya Allah. Wallahu alam. Ada soalan lain? Saya bukan menentang vaksin ya. Tak ya. Saya bukan masuk orang yang anti vaksin. Tidak. Sepatilah siapa nak vaksin, vaksinlah. Tapi tuan-tuan, janganlah sampai mencemar masjid. Jangan. Jangan sampai mencemar masjid. Wallahu alam. Sila. Ada lagi soalan? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nak tanya satu. Tadi Ustaz kata air laut dia dikategorikan sebagai air mutlak ya. Ya. Lagi sifatnya tak berubah. Ya, sifatnya tu ialah masin. Ya. Bagaimana kalau air laut tu kena proses menjadikan masinnya jadi kurang? Adakah dia masih dikira macam sebagai air mutlak? Ya, dia masih lagi dinamakan air mutlak kecuali apabila proses nak menghilangkan kemasinannya itu menggunakan bahan lain yang boleh mengubahkan asal air itu. Yang tu tak boleh. Contohnya kan, kalau air laut tu disuling, suling tu ditapis, itu tak menggunakan bahan lain. Kecuali kalau dia menggunakan bahan lain, umpamanya contohnya dimasukkan bahan kimia. Dimasukkan bahan kimia, maka kurang masinnya. Maka yang itu tak boleh jadi mutlak. Tak namanya mutlak. Tapi kalau setakat disuling untuk mengurangkan kemasinannya, disuling. Maksud suling tu ditapis kan? Ditapis, digunakan wap dan sebagainya. Tapi tidak menggunakan bahan lain. Maka tetap air laut tu adalah air mutlak walaupun berubah airnya kurang masin. Wallahu a'lam. Okey, macam mana pula dengan air perigi atau telaga? Jadi kebanyakannya kalau dekat-dekat dengan tepi laut, dia akan rasa payau-payau sikit. Jadi apa yang diorang guna, diorang letak satu barang, contohnya macam tawas ataupun benda-benda untuk mengurangkan rasa payau-payau tu. Jadi benda tu kan adalah campuran dekat air. Jadi macam mana hukumnya? Baik. Sekiranya, sebab tu tuan-tuan, sekiranya perubahan tu jelas lagi nyata, maka hilanglah mutlak air telaga tersebut. Sekiranya dimasukkan tawas, hilang payau, tapi timbul rasa tawas. Tawas tu rasanya masam-masam, timbul rasa tawas. Maka berubahlah mutlaknya air telaga tersebut. Kecuali gini,
masukkan tawas, tetapi tidak menjadikan air itu berubah rasa masam, tak berubah. Maksudnya tidak jadi air itu masam, tak jadi air itu rasa tawas. Maka tetap namanya air mutlak. Okey, ada lagi? Adakah air hujan yang daripada proses pembunuhan awan kira masuk dalam kategori air mutlak? Air mutlak, kalau sekiranya air itu dibuat oleh pembenihan awan, maka zaman sekarang kan macam-macam teknologi kan. Baik. Jadi ada orang yang dipandai teknologi ni, dia buat pembenihan awan. Lalu daripada hasil pembenihan awan tu turun hujan. Maka tetap dinamakan air tu hujan, sebab makna hujan tu, air hujan tu maksudnya ialah air yang turun daripada langit. Turun daripada langit, maka turun daripada langit ke bumi, maka tetap dinamakan hujan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, air embun tu sebahagian daripada yang dinamakan hujan. Cumanya dia ada nama yang tertentu. Nama khas dia air embun. Sebab dia pagi-pagi saja ada air itu. Tapi turun daripada langit. Boleh kita buat bersuci. Wallahu alam. Ada lagi? Ustaz, yang Ustaz baca kitab Arab tadi, kitab mana Ustaz? Kitab karangan Habib Zain bin Semit, Taqrirus Sadidat. Oh, kitab Tarirat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Baik. Okey, baik. Ada satu soalan air pipe yang menggunakan klorin. Baiklah. Okey. Saya nak cerita satu kisah tuan-tuan ya. Ini yang tanya ni Puan Zunariah ya. Siapa yang tanya? Akmal. Okey, baiklah. Okey ya. Saya nak cerita satu kisah air pipe yang dimasukkan ke dalamnya klorin. Sebab sebelum sampai lampai itu, dalam tempat pembersihan air itu, dia menggunakan klorin. Ada satu orang ni tuan-tuan, Syekh tu, Syekh Azmi, dia dulu Qadi Besar Kedah. Syekh Azmi ni tuan-tuan dalam kereta dia, di rumah dia tak pakai pipe kerajaan. Dia pakai air perigi, air boring. Dan dia pergi mana-mana pun, dia akan ambil air kat rumah dia, letak dalam dalam tong-tong, letak dalam kereta dia. Tuan-tuan, dia tak guna air kerajaan ni. Kenapa? Sebab dia kata air yang daripada pipe kerajaan ni terkadang-kadang airnya tak jadi mutlak. Kenapa? Kerana kalau terlebih klorin tu, sebab tu kan tuan-tuan kalau tuan-tuan buka pipe tu, pagi-pagi buka pipe tu, ada nampak dah putih-putih dan berubah air tu jadi warnanya macam susu ataupun ada bau klorin. Maka pada ketika itu, yang bau tu, maka tak dinamakan air tu mutlak kerana berubah rasa, bau dan warna. Jadi sebab itulah Syekh Azmi ni dia tak guna air tu. Dia guna air boring, air telaga di rumah dia tuan-tuan. Baik, itu pandangan dia lah. Tapi pandangan yang kita nak ambil ni ialah kalau sekiranya pipe tu kita buka-buka bau klorin, warna pun klorin, maka pada ketika itu air tu sudah tidak jadi mutlak. Air tu dinamakan air yang suci pada dirinya, tapi tak boleh menyucikan benda lain. Macam air kelapa tadilah. Macam tu. Jadi kalau buka lama-lama, kita biarkan lama-lama dia jadi jernih, hilang bau klorin, hilang warna klorin. Pada ketika itu, jadi air tu mutlak semula. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Ada?
Ustaz, ada soalan sini. Saya baca ya. Macam mana laut mati di Jordan, boleh tak untuk ambil wuduk? Macam tadilah puan. Macam tadilah. Boleh ambil wuduk, boleh mandi hadas. Tapi bumi tu bumi yang maghdub alaiha. Bumi yang dimurkai di atasnya. Bumi apa tu? Bumi yang telah air laut tu, air laut mati tu adalah di mana tempat kaum Nabi Allah Lut. Allah terbalikkan. Allah terbalikkan sehingga kan tidak ada hidupan dalam laut mati tu. Saya alhamdulillah sempatlah saya pergi, tuan-tuan, saya pergi tengok laut mati tu. Saya nak pegang air laut tu pun saya macam tak nak pegang, tuan-tuan. Saya tengok dari jauh je. Saya tengok air laut tu, saya pergi dekat saya tengok tapi tak pegang pun air laut tu. Saya tengok adalah berapa orang dalam tu mandi tapi dia tak tenggelam, dia timbul. Jadi tuan-tuan, maksudnya ambil wuduk, mandi sah. Bukan tidak sah sebab dia lebih dua kualah kan, walaupun dia masin sekalipun sah. Tetapi makruh kita mengambil air wuduk, mandi hadas daripada laut mati tadi, sebab dia termasuk di dalam kata Habib Zain, dia termasuk dalam bumi yang dimurkai di atasnya. Tu wallahu a'lam. Sah, memang sah lah. Ada lagi soalan? Okay, insyaAllah Ustaz, kita boleh tangguh kot untuk malam ni. Okey, baik, insyaAllah. Kita tangguh malam ni, insyaAllah. Minggu depan kita sambung pada bahagian yang ketiga, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafirul tub, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa radhiyallahu sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lizalika ahla. Ya mi'sara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahib. Yassir alaina kulla asir fatasir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaji lil bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika la tanam wa qunubna bika nafika alladhi la yaram warhamna bi qudratika alaina wa la nalqata suqatana wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa 'afwan 'indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.